Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berbahagia semuanya. Terima kasih kerana sudi bertandang ke channel Tok Wan yang baru bermula ini. Channel yang diberi nama Santai Seram Tok Wan. Alhamdulillah, dah lama Tok Wan teringin nak buat channel cerita seram ni. Sebab banyak cerita yang Tok Wan ada. Maklumlah umur dah tua ni kan. Banyak pengalaman juga walaupun taklah sehebat orang. Kan? Tak sehebat orang lain, tapi tetap bermakna bagi Tok Wan dan rakan-rakan. Sengaja Tok Wan adakan channel seram ni untuk menyimpan, untuk merakam segala pengalaman-pengalaman paranormal, pengalaman pelik yang pernah Tok Wan dan kawan-kawan hadapi satu masa dulu. Jadi Tok Wan rasa, Tok Wan harap sangat sudilah kiranya berkongsi, mendengar dan juga memberi pendapat sepanjang perjalanan channel ini nanti. Sekali lagi Tuan mengucapkan terima kasih sangat-sangat kerana sudi mendengar dan meraihkan kehadiran channel ini ya. Apapun Tuan juga ingin merakamkan, meminta kemaafan kerana sudah pasti akan banyak kesalahan berlaku di sepanjang perjalanan channel Tuan ini, terutama di bahagian pertama penceritaan ini. Kerana sudah pastilah ini percubaan pertama Tok Wan. Dengan umur yang dah meningkat ni, faktor lupa, tersasul dan sebagainya sudah pasti akan berlaku. Dan Tok Wan cubalah nak cerita dalam keadaan yang santai, sesantai mungkin, walaupun agak sukar. Tapi diharap masing-masing dapatlah memaafkan ya. Okey, cerita pertama Tok Wan tak panjang. Cerita pertama ini berkenaan pengalaman Tok Wan dan rakan-rakan mendaki Bukit Wangmu. Bukit Wangmu di negeri Perlis, iaitu di sempadan Perlis dan Siap. Kejadian yang akan Tok Wan ceritakan ini berlaku sekitar tahun 1997 atau 98. Tok Wan tak tahu pasti sebab tak ada catatan sebenarnya. Ketika itu Tok Wan ada satu geng, tapi bukanlah gangster, satu geng yang adventurous lah. Kami ni suka naik bukit, suka turun ke laut, mancing. Kami suka explore gua-gua yang ada banyak di Perlis ni. Dan macam-macam lah yang kami buat. Macam-macam. Minat kami hampir sama. Jadi semuanya satu kepala. Selalu bila cuti-cuti hujung minggu atau cuti-cuti cuti khas, kami akan keluar merata-rata tempat. Sampai yang paling jauh sekat tu ialah ke Pulau Pangkor, semata-mata mancing tepi laut. Baik, tempat yang tujuan kami kali ini dalam penceritaan Tok Wan kali ini adalah kawasan hutan simpan Taman Negeri Perlis. Pada ketika tu tak perlu meminta sebarang kebenaran daripada Jabatan Perhutanan untuk naik. Tapi sekarang dah memang ada undang-undang ya, nak naik sana kena ada guide daripada Jabatan Perhutanan. Guide ni pula perlu dibayar. Macam-macam lah undang-undang ya. Okey. Tujuan kami naik ke bukit, nama bukit tu Bukit Wangmu ya, Bukit Wangmu ni sebab di atas sana terdapat pemandangan cukup cantik dan ada tasik di puncak bukit. Sebenarnya tasik itu adalah bekas lombong timah. Dulu memang Perlis adalah salah satu pengeluar biji timah yang terbesar di Malaysia, bukan setakat di Perak saja. Tapi yang pelik di Perlis, di lombong, di atas bukit dan di dalam bukit. Baik, kedudukan Bukit Wangmu ni tidak jauh daripada Wang Keliat yang agak terkenal dengan pasar hariannya yang di-share dengan Thailand. Sekarang tak ada lagi. Dan juga tak jauh juga pada Padang Besar yang sangat terkenal tu, Padang Besar. Jadi kami merancang untuk memulakan pendakian pada pagi hari Sabtu, naik ke atas, tidur semalam dan turun keesokan harinya iaitu pada hari Ahad, sebab hari Isnin kembali bekerja. Jadi pada pagi Sabtu, untuk pendekkan cerita, pada pagi Sabtu kami pun dah sampailah ke jalan besar yang
menuju ke simpang masuk Taman Negeri, simpang masuk Bukit Wangmu. Daripada jalan besar tu, perjalanan mengambil masa lebih kurang 20 minit, ataupun jaraknya lebih kurang 500 meter lah. Di situ kami parking kereta. Di jalan besar tu kami parking kereta di rumah salah seorang daripada ahli kami. Dan ketika itu juga, dengan tak disengajakan, terjumpalah juga dengan salah seorang ahli atau sahabat lama yang dah lama tak jumpa lah. Sebab dia bertugas sebagai seorang tentera darat di luar daripada negeri Perlis. Kali ni rupanya dia balik untuk bercuti. Yang namanya ialah Lan, Cik Lan, tapi sekarang sudah arwah. Cik Lan ni terkejut bila nampak kami di berhampiran rumah dia. Dia terkejut dan izinkan untuk orang cakap dalam logat Perlis pada perbualannya. Cik Lan terkejut dan tegur kami. "Oi, hampa mai pagi ni buat apa? Ramainya. Ada plan nak naik bukit ke?" Tok Wan pun jawab lah, "Yalah, tak tahu nak buat apa hujung minggu ni, tak ada perancangan lain, tak ada plan lain. Kami nak naik atas lah." "Oh, elok. Hampa naik atas, jumpa harimau, cabut misai. Jumpa beruang, cabut kuku, bawa mai kat aku. Alright?" Amboi, mulut celupaknya Cik Lan. Dalam hati Tok Wan memanglah memaki-maki sikit dalam hati lah. Tapi kami dah biasa, selalu berseloroh, selalu bergurau senda cara agak kasar macam tu. Tak ambil hati sebenarnya. Cuma adalah terasa dalam hati tu, memulakan perjalanan dengan keadaan macam ni macam tak berapa kena lah ya. Tak apalah, apa pun, setelah berbahasa-basi sedikit banyak dengan Cik Lan yang baru nak keluar mandi, kami teruskan perjalanan menempuh sedikit ladang getah, dusun dan sebatang sungai kecil. Dan akhirnya kami pun tibalah ke kaki Bukit Wangmu. Pada hari itu ada satu kesilapan besar yang kami lakukan. Sepatutnya, seperti kebiasaannya, kalau kami pergi ke mana-mana, masuk hutan, naik bukit, masuk gua dan sebagainya, kami akan adakan acara baca doa dulu. Tapi entah apa yang ada dalam otak kami pagi tu, semua terlupa pada ritual itu. Maka kami naik terus. Naik dengan bising, dengan gurau senda, tak apa-apalah, menyanyi-nyanyi, naik ke atas. Oh, sebelum tu lupa Tok Wan. Kali ni grup Tok Wan terdiri daripada 4 orang selain Tok Wan lah. Dan tampungan Tok Wan jadi 5. 4 orang ni iaitu Bang Men, Kri, An dan Din. Kami tidak berada dalam carrier yang sama. Pekerjaan kami berlainan. Ada yang guru, ada yang petani, dan sebagainya lah. Jadi Tok Wan nasikan nama penuh mereka. Maka kami pun terus naik, memanjat batu-batu yang agak besar. Kecuramannya agak tinggi juga. Memang curam ya, sangat curam. Tapi alhamdulillah ketika itu mujurlah ketika itu musim kemarau. Jadi taklah licin sangat, dan tidak juga berselut, memudahkan perjalanan. Tambahan lagi ketika itu masih awal pagi lah, agak sejuk sikit. Okay. Kami pun naiklah dengan gembiranya, sebab itu adalah sebahagian daripada kegemaran kami, kesukaan kami. Jadi kami berjalan, berceriti. Ketika itu suasana agak bising dengan suara kami dan juga keriuhan burung-burung, monyet-monyet yang ada keliling tu. Memang seronok lah, suasana hutan kan. Dan kami naik sampai satu kawasan lebih kurang 15 minit setelah pendakian. Tiba-tiba terdengar laungan, jeritan daripada belakang kami. Woi, tunggu Zat. Kami pun terkejut juga, masing-masing terkejut, beralih ke belakang dan cuba tengok siapa tu. Dalam tak berapa lama, tiba-tiba nampaklah sosok tubuh tu. Tak lain tak bukan daripada arwah Cik Lan. Datang menghampiri kami, termengah-mengah. Amboi, cepatnya apa jalan. Penat aku ligan. Pasal apa? Cik Lan yang main ikut kami ni pasal apa? Dah aku nak ikut apa lah. Aku tak tahu nak buat apa. Bosan lah duduk di rumah, tak tahu nak buat apa. Cuti nak sonok-sonok. Nak pergi mengai, nak pergi menjala. Ayak sungai pun nak pelagari. Lah aku ingat aku nak ikut abang lah. Yalah, nak ikut kami boleh. Tapi apa yang hang bawa? Hang ni macam mana kami jumpa bawah tadi, baru nak pergi mandi dengan slot pendek hang ni.
dengan tuala ikat di leher. Apakah cerita? Nasib baik hang pakai kasut motong. Kalau tidak, pakai selipar Jepun memang aku halau balik Amboi, nak halau aku balik. Tak apalah, aku tumpah hampa. Kata tak cukup, aku seorang lagi. Yelah. Elok kami berhenti berbual tu, tiba-tiba terdengar pula jeritan dari depan pula. Ulak, oi, ulak. Rupanya suara Cik Din rupanya telah bergerak ke hadapan lebih awal. Dan apa yang dia buat sana kami tak pasti. Kami pun terus pergi ke depan. Dan ketika itu belum sempat kami hadap apa yang sedang berlaku, belum sempat kami menegur atau berkata-kata, jelas kelihatan Cik Din sedang memukul seekor ular dengan kayu dan mana dia dapat entah. Rasa heran juga, ular tu berada lebih kurang hampir 10 meter luar daripada track, luar daripada denai laluan kami. Tapi kenapa yang Cik Din ni pergi berusaha untuk membunuh dia pula? Jadi kami semua rasa lain macam ketika tu. Rasa tak seronok, rasa bimbang, rasa macam-macam. Kerana telah dipesan. Kerana kami pun tahu, kita semua dah tahu, bila kita bertandang ke tempat orang, bila kita masuk ke hutan, bila kita masuk ke tempat-tempat yang bukan tempat kita, perlulah kita menghormati makhluk-makhluk tempat itu, kecuali dengan sebab tertentu. Ini tidak, tak pasal-pasal pukul ni ular tu. Ini satu lagi pantang larang atau tegahan yang tak boleh kita lakukan sebenarnya. Seperti macam tak baca doa tadi. Kalau kita pergi ke mana-mana, ke hutan, ke laut, ke gua, ke mana pun yang bukan tempat resmi kediaman kita, mestilah kita minta doa selamat, minta Allah Ta'ala selamatkan perjalanan pulang, pergi dan pulang kita, kan? Jadi di situ dah satu perasaan konflik jiwa dah berlaku dalam diri Tok Wan. Tok Wan rasa something is going to be very wrong. Sesuatu akan berlaku, walaupun tidaklah diharapkan berlaku, tapi entahlah. Tak berapa lama kemudian kami pun teruskan je lah perjalanan, terus je jalan. Walaupun kali ini masing-masing seperti tak banyak cakap, tak seperti tadi ceria, tapi sekarang tak banyak cakap. Dan perjalanan kami pun makin sukar, semakin curam, semakin terpaksa mendaki, memanjat batu-batu besar yang lebih besar, dan terpaksa memijak selekoh-selekoh yang sempit. Naik ke atas sangat meletihkan. Tambahan matahari pun dah makin naik. Perjalanan semakin perlahan, sungguh meletihkan. Dan lebih kurang sejam selepas itu kami sampai ke satu kawasan yang agak sedikit lapang lah. Dan di situ kami ambil keputusan untuk berehat sebentar lah, sebab perjalanan masih jauh lagi. Jadi Tok Wan pun ambil tempat bawah sebatang pokok kecil, sandar di situ, rehat sekejap. Yang lain tu ada yang isap rokok dan sebagainya lah. Saya masih kecil kan. Masa tu Cik An menghampiri Tok Wan, duduk di sebelah dan berbisik. Tok Wan tak perasan ke? Kenapa, An? Tok Wan tak perasan ke kita kali ni rasa pelik lah, sunyi amat-amat. Tok Wan perasan tak ada bunyi burung, tak ada bunyi apa monyet ke keridik ke, sunyi sangat. Angin pun macam malam bertiup. Tok Wan perasan, An, memang Tok Wan perasan. Tapi itulah, kita mai sini, kita nak naik atas, kita nak rehat, kita nak berseronok. Jadi kalau nak fikir benda-benda yang negatif, nak fikir dia berserabut, lagi apa tujuan kita, apa guna kita naik sini? Buat letih ya, tidak? Sungguhlah Tok Wan. Tapi itulah no, tak apalah. Jadi kami terdiam seketika sambil melayan pemikiran dan perasaan masing-masing. Lepas tu pendek cerita, kami sambung perjalanan lagi. Kita naik. Kali ini perjalanan tidaklah securam awal tadi, tapi berbelok-belok. Banyak belok-belok, selekoh-selekoh lah yang perlu kami lalui. Ketika tu kemarau kan, berdebu juga setengah kawasan tu.
Jadi kami pun naik sampailah akhirnya tiba kata ke lokasi tujuan asal, iaitu di puncak Bukit Wangmu, di mana terletaknya sebuah tasik yang sederhana luasnya, tasik bekas Lombong PJ Timah suatu masa dulu, yang telah ditinggalkan pada tahun 70-an lebih kurang. Masih ada lagi kesan-kesan mesin-mesin lama, serpihan-serpihan di sekitar. Kawasan ni dah lah jarang dikunjungi orang, kecuali penduduk sekitar yang naik cari rebung ke apa kan, cari rotan. Kan sekali-sekala ada juga latihan ketenteraan buat di puncak Bukit Wangmu ni. Dan helikopter juga kadang-kadang turun di kawasan lapang tidak jauh daripada tasik itulah. Kami sampai dalam keadaan yang sangat letih. Tok Wan lupa nak beritahu, sepanjang perjalanan naik ke atas tadi, selain daripada sunyi, senyap, keheningan tu, kadang-kadang terasa seperti ada lintasan-lintasan di kiri dan kanan kami, terutama di kawasan belukar di belah kanan ketika tu. Jadi seperti ada benda yang melintas, tapi tak dapat tengok dengan jelas, seperti bayang-bayang macam tu lah. Tapi kami tak hiraukan lah, kita mungkin haiwan ke apa kan. Jadi bila sampai di puncak, ketika itu tak perasan bunyi derapan seperti kaki berbijak daun kering, tapi tak jelas, seperti kaki budak-budak macam tu lah. Kejap ke atas, ke tepi, ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang. Pasti semua kami dengar benda yang sama. Tapi lah kami tengok, engkau tengok aku tengok engkau, dan diam je lah. Dengan keadaan terlampau letih, terbungkang lah kejap di atas tanah. Setelah berehat lebih kurang dalam 15 minit, kami pun bangun melakukan tugas masing-masing yang telah lebih awal dipastikan. Yang mana Tok Wan dengan An, kami terpaksa mencari kayu api untuk masak dan persediaan untuk unggun api malam nanti. Manakala yang lain tu ada yang pasang kemah, ada yang pergi memancing. Memang kami bawa alat pancing yang boleh sambung-sambung tu, batang kail yang boleh sambung-sambung tu. Ada 2 batang yang dibawa oleh Tuan Bamen, dan dia Bamen dengan Cik Lan pergi mancing. Memang banyak ikan, memang banyak sangat ikan dalam tasik tu. Boleh nampak daripada atas ni. Di situ ada pelantar kecil, dibuat daripada kayu dan buluh. Tok Wan rasa ini ialah peninggalan pada tentera tu lah, latihan tentera. Jadi mereka telah bina bekalan ini untuk mengambil air lah, sebab lombong ni sangat dalam, tak ada siapa berani nak berenang di lombong ni lah. Jadi muncullah ada di situ juga ada kami jumpa cebok air yang terbuat daripada tong cat ya. Jadi kami gunakanlah itu untuk urusan masak dan sebagainya lah, wuduk dan sebagainya. Setelah siap kemah, kami cari kayu api apa semua, dah siap bakar dan apa semua segala macam, kami pun ambil keputusan untuk tidur lah. Memang letih sangat-sangat. Setelah tidur tu, kami terjaga waktu asar. Dah masuk waktu asar. Dan setelah kami solat dan sebagainya, kami pun bersiap-siap untuk makan malam, dan juga melihat sekitaran kami lah. Saja cek kalau ada tempat-tempat yang bahaya, yang ada haiwan bahaya dan sebagainya. Sebab dah malam ni payah nak kesan. Dan Bamen tabur belerang di sekeliling kemah dan kawasan yang kami nak buat unggun api tu. Malam pun tiba, dipendekkan cerita. Bila malam pun tiba, kami berada, setelah makan, solat dan sebagainya, kami pun berada di sekitar unggun api yang nyalaannya agak tinggi ketika tu. Masing-masing bercerita, ada yang menyanyi sendirian. Hiburkan hati, itu tujuan utama kami kan, hiburkan hati. Tapi keadaan ketika itu memang hening, bening, sunyi, masih juga sunyi. Dan rasa Tok Wan macam ada mata-mata yang memandang, yang memerhatikan kami dari jauh. Itu perasaan lah, boleh jadi halusinasi.
Kemudian tidaklah sangat menakutkan, cuma tidak rasa tak comfortable, tak tak selesa lah. Kemudian Tok Wan pun masuk berehat sekejap di dalam kemah, sementara yang lain masih di luar. Rupanya malam itu ada kejutan besar bagi Tok Wan lah. Antara kami semua ni, Kri yang tahu fobia Tok Wan atas letupan mercun, betapa bencinya Tok Wan pada mercun. Dia tahu kelemahan Tok Wan, sengaja bawa mercun bersama-sama nak kenakan kita. Sedang Tok Wan berada dalam kemah itu, berbaring, tak tidur, sekadar berbaring. Tok Wan perasan lah Kri berada di muka pintu kemah, dan tiba-tiba dilontarkan mercun yang telah dinyalakan tak jauh pada Tok Wan. Selepas tu memang Tok tak sedar apa yang Tok buat. Sedar-sedar Tok Wan dah terpacak dekat pintu kemah, dan Kri terlentang berada di atas tanah di luar kemah, memegang kepala berguling-guling. Rupa-rupanya dia telah cedera di dahi, agak terkoyak dahi dia. Taklah koyak banyak, tapi darah berambu-rambu keluar. Jadi kami pun agak panik. Cepat-cepatlah masing-masing buat rawatan lah. Masa berpakat buat rawatan, ada yang merawat, ada yang gelak atau ketawa, sebab nampak lucu bila orang tua merengek macam budak-budak atas tanah ya. Tapi Tuan tahu sakit tu. Tuan tak sedar apa yang Tuan lakukan. Dan Kri kata apa kat Tuan? Apalah Tuan, saya punya nak melawak, ya gurau saja. Tuan ambil tomoy kepala saya. Buat apa? Hang Kri dah tahu kata aku tak suka meracun, hang saja pituk dalam kemah kena aku buat apa? Dah saja nak menggurau Tuan. Nak gurau tak gurau Tuan tak tahu, tapi rasalah sakit tak sakit bukan Tuan sengaja, Tuan tak sedar pun. Kejadian berlaku begitu pantas memang tak disedarilah Tok Wan apa yang berlaku sebenarnya. Tapi Kri beritahu kepada Tok Wan kemudian bahawa Tok Wan naikkan lutut macam tu orang tomoy kan, tomoy siam tu, buih tai tepat pada dahi dia dalam sepintas sekelip mata. Tok Wan tak tahulah apa yang jadi sebenarnya. Jadi kami pun tergelak-gelak lah, tergelak-gelak. Jadi suasana kembali happy. Selepas tu terlintas dalam diri Tok Wan, dalam jiwa Tok Wan, kenapa ya berlaku macam ni? Dan dengan melihat darah yang masih ada yang di tanah tu lagi banyak darah tu, tak sedap hati. Rasa tak sedap hati. Setelah bersihkan kawasan apa semua, kami kembali duduk sembang-sembang, dan Cik Lan dengan Barman pergi ke tebing berehat di sana. Tebing Tasik lah. Mereka bersembang berbual-bual di sana, sementara Tok Wan dan yang lain minum kopi di unggun api. Kemudian tiba-tiba kami perasan kedua orang, Barman dan juga Cik Lan, bergegas lari ke arah kemah. So kami bertanya lah, kenapa kan? Awak Barman, Lan, yang kalut ni siapa? Tu sambil mereka menunjuk ke arah jauh melepasi tasik. Apa dia? Tu. Kami pun bangun, ramai-ramai pergilah ke tepi tasik, yang bawa torchlight lah sama. Sambil tu Tok Wan pun suluh ke seberang tasik sana. Tak jelas bentuk badan, tapi faham apa benda. Mata merah dua yang agak besar lah, seperti menyala. Dia refleks balik cahaya lampu. Dan pasti itu adalah harimau, tapi tak tahu jenis apa lah. Jadi memandang tepat kepada kami lah. Kemudian Barman ambil senapang dia dan terus tembak ke udara. Setelah tembakan tu, memang harimau tu lari. Syukurlah lari. Dan kami rasa heran, besar sangat harimau tu. Entah harimau betul, entah harimau jadian, tak tahulah tu. Kemudian kami kembalilah duduk di sekitar di sekeliling unggun api. Tapi ketika tu Tok Wan dan lain-lain perasan wajah Cik Lan pucat sangat-sangat. Dia dah putih, tambah pucat lagi, mulut, bibir dah bingung dah. Lan, awak hang kenapa?
Dia senyap, diam je. Kemudian kamu teringat, kan pagi sebelum tu dia dah cabar kami cabut misai harimau apa semua. Inilah padahnya, sebut nama sampai. Itulah kita di mana-mana berada kena beringat, tak boleh celupa. Celupa adalah cerita je. Syukurlah selamat ketika tu, dan syukurlah kami bawa senapang. Okey, tidak berapa lama pula setelah kami menyindir Peli melawak bergurau sedar tujukan kepada Cik Lan. Okey, dia pun okey kembali, happy, semua orang happy. Kemudian Tok Wan pun bangun bersih-bersih kat sekitar kemah, takut ada benda-benda yang bersarang kat tepi-tepi kemah tu kan. Maknanya scorpion ke lipan bara kan, bahaya tu kan. Okey, dah settle semua tu. Tok Wan pun bangun diri, pusing menghadap ke arah belakang kemah. Teneng, ketika ini apa yang Tok Wan nampak? Jauh, lebih kurang 50 meter ke 60 meter, lebih kurang itu, Tok Wan perasan ada bayang-bayang putih dia tinggi sikit di atas pokok. Belakang tu belukar hutan. Jadi kami balik di kawasan lapang. Sekarang Tok Wan menghadap ke hutan belakang kemah, dan terlihatlah seperti kain panjang daripada atas pokok sampai ke tanah. Kain warna putih bergerak-gerak seperti tiup angin, sedangkan ketika itu tidak ada angin. Dan hati pun dah berkata, tahu sebenarnya apa benda. Tok Wan rasa Tok Wan tahu apa benda. Boleh agak lah kan, cuba tak nampak rupa sebenar, nampak kain je. Bila Tok Wan beralih pusing ke belakang, rupa-rupanya yang lain pun dah bangun berdiri dan tengok arah tempat yang Tok Wan tengok. Tok Wan bagi syarat masuk kemah. Semua perlahan-lahan masuk dalam kemah. Tok Wan pun masuk dalam kemah. Masuk dalam kemah, menujuklah kemah kami tak menghadap ke arah belukar. Jadi masuk kemah, kami pun berbaring. Tak ada bunyi apa langsung, sengap, diam. Cuba nak tidur, tak boleh tidur. Mengantuk, tidak mengantuk. Hati berdebar-debar, menunggu apa lagi lah kisah nak berlaku malam ni. Dan kami harap sangat-sangat, Tok Wan berharap sangat benda tu pergi jauh daripada kawasan kami. Tapi syukurlah pada malam tu tak ada apa yang berlaku, tak ada bunyi yang pelik-pelik dan sebagainya. Malam itu tenang saja. Cuma kami yang suka nak tidur, berdebar-debar. Akhirnya lewat jam 4 macam tu, baru terlena sekejap. Dan lebih kurang dalam pukul 6.30 baru terjaga untuk sembahyang subuh dan menyediakan sarapan. Satu lagi perkara berlaku ketika kami pergi untuk ambil wuduk di pengkalan kecil tu. Kami turun tangga sikit sampai ke pengkalan. Keadaan tu masih gelap lagi ketika tu. Bawa torchlight, memang kami bawa torchlight. Suluh di atas pelantar tu ada 3 atau 4 ekor ikan tilapia yang agak panjang. Bukan besar, dia panjang sebab ikan dalam tasik tu kepala je besar, badan ni kurus panjang sebab tak cukup makanan agaknya. Dan kami pun terkejut mendekati ikan-ikan tersebut. Kami sampai kat ikan-ikan tu, kami suluh. Badan ikan ni okey, semua okey, tak cacat celanya. Tapi setiap ikan itu tidak ada mata. Tidak ada mata. Mana perginya mata? Ketika itulah fikiran Tok Wan melayang jauh. Teringat kepada satu kisah yang diceritakan oleh saudara Tok Wan yang bekerja sebagai nelayan di Pulau Selat Langkawi. Dia ceritakan mereka pernah pulang daripada menangkap ikan dalam pukul 3 pagi itulah, bergerak menuju ke pelabuhan mereka, ke jeti mereka. Di perjalanan tu tiba-tiba turun langsuyar. Langsuyar ni macam Pontianak lah, bahasa utara disebut langsiak. Jadi langsuyar ini bertinggung di hujung bot mereka sambil memakan. Dia cabut mata-mata ikan mereka dan makan mata-mata tu.
dan kemudian terbang macam tu saja, hilang. Ketika tu Tok Wan cuba, tak dapat. Tidak, dia menghubungkan kejadian ini dengan makhluk malam tadi yang Tok Wan nampak tu. Jadi hati tu rasa berdebar-debar, mata tengok kiri tengok kanan walaupun dah siang kan. Masih takut lagi, masih risau. Bukan dia berani sangat. Kawan-kawan yang ada pun, kau tengok aku, tengok kau. Tok Wan kata, teruskan wudu. Masih pun ambil wudu, ada yang mandi apa semua, naik, kerjakan solat. Dan kami ambil keputusan cepat-cepatlah kita siapkan sarapan, makan dan berkemas-kemas. Tak payah tunggu lama-lama. Lain macam tempat tu rasanya. Kemudian kami pun setelah siap sarapan yang simple, makan roti, cicah kopi, sedapnya. Lepas tu kami bersihkan kawasan, kami pastikan tidak ada sampah ditinggalkan. Itu adalah syarat utama di mana saja kami pergi. Maka setelah itu kami pun bincang untuk menghala turun ikut jalan yang mana, sebab ada jalan alternatif, ada lorong alternatif. Cuma lorong alternatif ini dah lama tak digunakan oleh orang mana pun lah, tak digunakan. Walaupun jalannya lebih shortcut, lebih pendek, sebab kalau pada musim-musim biasa di bawah sana ada sungai yang agak laju airnya, sebab tu dan sukar diseberangi sebab licin batu-batu, maka orang lebih suka gunakan satu jalan lagi yang agak jauh sikit lah. Tapi ketika itu musim kemarau dan kami yakin air tak ada ketika tu. Dan Kri yang pernah melalui jalan alternatif itu beberapa tahun lepas sebelum itu menjadi leader lah, dan dia pun syorkan kami tu ikut jalan shortcut tu. Maka kami pun mulalah setelah kemas bersiap, bergeraklah ke arah yang dicadangkan. Setakat ini Tok Wan ingin memberitahu bahawa cerita Tok Wan agak panjang, memakan masa sikit. Oleh itu Tok Wan pun bahagikan cerita ini kepada dua bahagian, part 1, part 2. Jadi di part 2 ni lah, bahagian kedua nanti cerita lebih suspense, lebih thrill, lebih menyeramkan, dan banyak sangat kejadian yang berlaku pelik-pelik di luar nalar pemikiran kita. Jadi InsyaAllah dalam masa 2 hari lagi Tok Wan akan paparkan dalam channel Santai Seram Tok Wan bahagian kedua. Apapun, Tok Wan minta maaf kerana penceritaan Tok Wan banyak salah silap, tersasul sana sini, informasi yang tak lengkap dan sebagainya. Itu memang kesalahan Tok Wan lah. Inilah percubaan pertama, dan memang kelemahan Tok Wan banyak. Jadi Tok Wan minta maaf, dan janganlah rasa jemu untuk mengikuti lagi penceritaan Tok Wan ya. InsyaAllah Tok Wan akan perbaiki lagi. Kalau ada teguran, sila masukkan dalam komen di bawah nanti ya. Itu saja. Sekali lagi Tok Wan minta maaf banyak-banyak kalau tidak memuaskan hati saudara-saudari sekalian. Maafkan Tok Wan lah ya. Okey, setakat ini dulu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Satu lagi, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bantulah Tok Wan untuk memperbanyakkan lagi audiens sebagai semangat untuk menyambung riwayat Santai Seram Tok Wan. Terima kasih.